Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mengenai bab 5, iaitu tajuknya ubahan. Kita dapat dua jenis ubahan. Yang pertama ubahan langsung dan yang kedua ialah ubahan songsang. Ubahan langsung ni kita lihat apa perbezaannya dengan ubahan songsang. Contoh bagi soalan 1A. Y berubah secara langsung dengan X. Untuk ubahan songsang, soalannya Y berubah secara songsang dengan X. Jadi cara kita menulis ubahan ini ialah Y simbol ubahan X. Y berubah secara langsung dengan X. Manakala bagi ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Kita tulis 1/X. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua untuk menyelesaikan soalan di muka surat 95. Diberi Y berubah secara langsung. Jadi kita gariskan perkataan langsung. Diberi W berubah secara langsung dengan X. Jadi kita selesaikan dulu masalah itu dengan menulis W berubah secara langsung dengan X. Langkah kedua, baru kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Dan W sama dengan 3 apabila X sama dengan 9. Sebelum kita nak selesaikan masalah yang kedua ini, kita kena tukarkan simbol ubahan kepada simbol sama dengan, tetapi kita wujudkan satu nilai pemalar. Dan pemalar biasanya kita wakilkan dengan huruf K. Kemudian baru kita letak X di sebelah. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, baru kita gantikan W dengan nilai 3. K masih kekal kerana pemalar ni kita nak cari. X kita gantikan dengan nilai 9. Linear, selesai secara linear. 3, 9 dihantar ke sebelah kiri dengan meletakkannya di bawah 3. So 3/9. Kita kecilkan pecahan tersebut kepada K sama dengan 1/3. Jadi selesai step kedua kita mencari nilai pemalar K. Tak selesai lagi, kita kena terus kepada ayat yang seterusnya, iaitu soalan dia. Ungkap W dalam sebutan X. Ungkapkan W dalam sebutan X. Jadi kita gunakan nilai K ini, kita gantikan dia daripada step yang kedua tadi. Ini step pertama, ini step kedua. Kita salin balik step kedua tadi. W sama dengan K. K kita dah dapat 1/3. Kita gantikan K ini. So 1/3 X. Jadi inilah jawapan bagi ungkapkan W dalam sebutan X. Ungkapkan W dalam sebutan X. Kita pergi ke langkah seterusnya. Sekali lagi contoh untuk soalan nombor 2. Diberi A berubah secara langsung dengan B.
berubah secara langsung dengan B. Okey. Sekali lagi. A berubah secara langsung dengan B. Simbol dia 8 tombang. Okey, kita pergi kepada ayat yang tadi, sambungan ya. A sama dengan 9 apabila B sama dengan 3. So, A, step kedua jangan lupa cari pemalah dia dulu. So, kita tukarkan simbol ubahan kepada sama dengan dan K diwujudkan iaitu pemalah. B letak sebelah. Sekarang baru kita gantikan A dengan 9. K, B iaitu 3. Kenapa kita kurungkan? Kerana dia adalah nilai gantian. Okey, so K sekali lagi linear. 9 kita kekalkan kerana dia berada di sebelah kiri. 3 berada di sebelah K, maka kita pindahkan di bawah 9. Jadi nilai K ialah 9 per 3 iaitu 3. Okey, dah dapat nilai K. Kita gantikan ke langkah yang kedua tadi. Kita salin semula langkah kedua. A sama dengan K, kita gantikan di dalam, iaitu K kita dah dapat 3. B. Maka inilah jawapan bagi ungkapkan A dalam sebutan B. A dalam sebutan B. Okey, senang je kan? Sekarang kita pergi untuk contoh bagi menyelesaikan soalan nombor 3. Okey, saya bagi 2 contoh di sini. Contoh yang pertama. Okey. Soalan akan bagi jadual, maka kena lihat elok-elok jadual tersebut. Pertama sekali, kenal pasti mana yang nilai bagi X dan Y yang ada. Kita lihat X, Y yang kedua-duanya ada ialah 4 dan 8. Manakala yang satu lagi nilai X-nya kita tak tahu, dia letakkan huruf A, Y dia letakkan nombor 6. Okey, kita selesaikan masalah ini. Pertama sekali, langkah dia ialah bentukkan ubahan. Bentukkan corak ubahan. Diberi X berubah secara langsung. Kena pasti dulu langsung ataupun sungsang. Tapi yang kali ni kita belajar bahagian langsung, maka semua soalan langsung. Okay, X berubah secara langsung dengan Y. Langkah pertama. Langkah kedua, X kita tukarkan simbol langsung tadi kepada sama dengan wujudkan huruf K sebagai pemalah, Y di sebelahnya. Sekarang kita nak pergi pada langkah ketiga. Jadi langkah ketiga ini kita perlu rujuk kepada jadual. Okay, kalau tadi untuk soalan nombor 2 dia tak bagi jadual, dia terus bagi tahu berapa nilai X, berapa nilai Y. Okay, yang ini dia bentuk jadual. So, X diberi dalam jadual 4. K kita tak tahu. Macam tadi kita perlu cari iaitu nilai pemalahnya. Y adalah 8. K 4 per 8. 8 pindahkan ke sebelah kiri. Dia akan duduk di bawah 4. So, K ialah kita kecilkan pecahan 1 per 2. Okay, kita dah dapat nilai K 1 per 2. Maka seperti tadi, kita gantikan K di langkah kedua. Iaitu X sama dengan K iaitu 1 per 2. Baru kita letak Y. Okay. Jika kita berada di soalan nombor 2, ini adalah langkah yang terakhir. Tapi kita sedang berada di soalan yang ketiga. Maka soalan ketiga ada sambungannya. Okay, sambungannya ialah apa? Kita nak cari nilai yang tak ada. Iaitu di sini ialah nilai A.
Jadi X, kita tengok X, berapa nilai X. Kita pergi kepada jadual ni. Kita lihat pasangan yang tu A. X adalah A. Gantikan X dengan huruf A. 1/2 Y kita gantikan dengan nombor 6. Seperti dalam jadual. So A sama dengan 1/2 darab 6. Kita boleh kecilkan atau pakai kalkulator. Iaitu 3. So hitung nilai A. Kita dah dapat A sama dengan 3. Okey, baru kita selesai menjawab soalan nombor 3. Okey, contoh-contoh tadi boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan di muka surat 95. Okay, muka surat 93. Okey, yang ini adalah soalan muka surat 93. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Cari hubungan antara Y dengan X. Okey, jadi kita gunakan contoh tadi untuk selesaikan soalan nombor 1. Soalan nombor 2 masih sama dan dia ada sambungannya di sini. Dan ungkapkan, kita dah bagi contoh tadi, jadi harap boleh selesaikan soalan nombor 2. Dan soalan nombor 3 diberi jadual, maka selesaikan sehingga mendapat nilai yang tidak diketahui. Untuk soalan ini ialah nilai K. Jadi siapa yang tak ada buku di rumah boleh lihat soalan ni dan salin di dalam kertas. Dan kemudian bila kita ke sekolah nanti bolehlah salin semula jawapan di dalam buku yang sebenar. Okey, kita sambung untuk menyelesaikan soalan muka surat 94 dan 95. Okey, muka surat 94 ialah menyelesaikan permasalahan ubahan apabila Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okey, walaupun di sini ditulis X kuasa 2, tetapi di dalam soalan dia akan tanya ialah kuasa 2. Okey, cuba lihat di sini. Diberi W berubah secara langsung dengan kuasa 2. Ini keyword dia, kuasa 2. Jadi, kita boleh tulis W berubah secara langsung dengan kuasa 2Z. Z kuasa 2. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. A berubah secara langsung dengan kuasa 2B. So, keyword dia langsung dan kuasa 2. Jadi, A berubah secara langsung dengan kuasa 2B. Okay, jadi ditulis seperti ini. Ini adalah contoh untuk menyelesaikan soalan di muka surat 94 nombor yang pertama ataupun nombor 1. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya untuk menyelesaikan soalan nombor 2. Hampir sama seperti contoh untuk kita selesaikan soalan muka surat 93 tadi. Okay, pertama sekali lihat keyword dia. Okay, berubah secara langsung dengan kuasa 2M. Okay, selesaikan dulu langkah yang pertama. A berubah secara langsung dengan kuasa 2M. A berubah secara langsung dengan kuasa 2M. Okey, langkah yang kedua, kena tukarkan simbol ubahan tadi kepada simbol sama dengan dan wujudkan pemalar M kuasa 2. Okey, kita teruskan ayat dan A sama dengan 8
dan M sama dengan 2. A sama dengan 8. Kita gantikan nilainya. Okey, kita akan cari sebentar lagi. M ialah 2. Tapi ada kuasa 2. Jangan tinggal kuasa 2. Okey, 8. K 2 kuasa 2, 4. K 8. 4 dipindahkan ke bawah 8. So, K pecahan dikecilkan menjadi 2. Okey. Jadi, langkah kita belum berakhir lagi. Gantikan nilai K yang kita dah dapat itu ke langkah yang kedua tadi, iaitu A sama dengan K kita dah dapat 2, M kuasa 2. Okey, ini adalah jawapan bagi ungkapkan A dalam sebutan B. Jadi selesai sehingga di sini. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh untuk menyelesaikan soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga seperti tadi akan diberikan jadual. Okey, kita perlu lihat betul-betul pada jadual bahagian manakah nilai yang telah diberi dan yang mana nilai belum diberi. So, ini nilainya telah diberi lengkap bagi kedua-dua. Manakala kotak yang seterusnya, kotak yang kedua, nilai X tidak diberi, tapi Z diberikan nilainya 2. Okey, kita cuba. W berubah secara langsung dengan kuasa 2Z. Iaitu Z kuasa 2. W sama dengan K Z kuasa 2. W kita dah tahu dah nilai dia di sini 48. So terus tukar kepada 48 sama dengan K kita tak tahu. Kita nak cari sebentar lagi dan Z 4. 48 K 4 kuasa 2 iaitu 16. KK 48. Yang ini adalah linear. Kita pindahkan 16 ke sebelah kiri. Maka 48 bahagi 16. Maka nilai K ialah 3. Iaitu 48 dibahagi dengan 3. 48 dibahagikan dengan 16. Jawapan dia 3/1 ataupun 3. Okey, seterusnya gantikan di langkah kedua. W sama dengan 3Z kuasa 2. Okey, K di sini ya, digantikan dengan nilai K. Okey, hitung nilai X. Kita sambung lagi langkahnya. Iaitu W kita tak tahu dalam jadual kata X, maka kita gantikan W dengan huruf X. Sama dengan 3Z jadual beri 2. Maka 2 kuasa 2. 3. 2 kuasa 2 ialah 4. 3 darab 4, 12. Maka nilai X adalah 12. Okey. Okey, kita dah selesai melihat kepada contoh-contoh untuk menyelesaikan soalan di muka surat 94. Untuk muka surat 94, okey. Lihat soalan nombor 1. Diberi W berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Cari hubungan antara W dengan T. Soalan dia cari hubungan. Maka bila cari hubungan, kita perlu bentuk suatu ubahan. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi. Soalan 2A.
Dia ada sambungan yang mana nilai H diberikan 16 dan X diberikan 2. Maka selesaikan mengikut langkah-langkah yang tadi dan ungkapkan H dalam sebutan X. Soalan ketiga seperti biasa, dia akan bekalkan jadual. Lihat jadual yang manakah nilai yang lengkap dan mana nilai yang tidak lengkap. Okay, baru kita selesaikan soalan dengan mencari nilai yang tiada. Okay, soalan di muka surat 94 3A, nilai yang tiada ialah H. Manakala di soalan 3B, nilai yang tiada ialah T. Okey. Kita teruskan ke bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk X kuasa 3. Okay, contoh soalan. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3. Bila disebut kuasa 3, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Walaupun ayatnya kuasa 3X, tapi bila kita tulis X kuasa 3. Okay, ini bagi soalan pertama di muka surat 95. Ini contoh untuk muka surat 95. Manakala di bawah ini ialah bentuk kita boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan pertama di muka surat 96. Okey, cuba lihat ayatnya. Diberi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, keyword dia punca kuasa 2X. Jadi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, sama bentuk seperti contoh. Okey. Untuk soalan pertama muka surat 95 dan 96. Okey, jadi saya harap contoh-contoh tadi dapat membantu untuk kita menyelesaikan soalan-soalan di muka surat dari muka surat 94 sehingga ke muka surat 95. Okey, kita sambung lagi pada ubahan langsung untuk kuasa 3. Okay, kuasa 3 ni terletak di muka surat 95. Okey, kita lihat contoh. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Maksud dia X kuasa 3. Okey, ini step yang pertama. Untuk selesaikan soalan muka surat 95, soalan nombor 1 A dan B. Sekarang ni kita pergi kepada yang kedua. Okey, disambung soalan nombor 2 ni dia mula daripada atas, kemudian disambung ayatnya ke dan Y sama dengan 54 apabila X sama dengan 3. So, kita ambil balik yang atas ni. Second step apa? Okey, kita kena buat ni, betul tak? Kita tukarkan menjadi sama dengan huruf K, iaitu pemalah. X kuasa 3. Y gantikan dengan 54. K. X diberi 3. So, 3 kuasa 3. Okey. So, kita sambung di sini. 54 sama dengan K. 3 kuasa 3, 27. So, K 54 per 27. So, K sama dengan berapa? Sama dengan 2. Okey. Yang ini selesai step yang kedua. Untuk soalan nombor 2, dia suruh ungkapkan
Y dalam sebutan X. So, ni step pertama. Step kedua dan step ketiga untuk soalan nombor 2 ialah ambil K ini gantikan ke dalam persamaan dia. Yang ini, so Y sama dengan K adalah 2X kuasa 3. Maka dapatlah jawapan akhir bagi soalan nombor 2A. Muka surat 95. Okey ya. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada soalan yang ketiga. Masih di muka surat 95. Dia beri X berubah secara langsung. Macam sebelum ni, soalan ketiga dia bagi jadual. So, lihat mana bahagian yang kedua-dua nilai telah diberi dan mana yang satu nilai tak ada, satu nilai ada. So, X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Kuasa 3Y bermaksud Y kuasa 3. Step kedua, X sama dengan K Y kuasa 3. Okey, habis. Seterusnya, kita gantikan nilai X yang lengkap dengan Y, iaitu X 16. K Y 4. Jadual. Okay, kita gantikan Y 4. Kuasa 3. 16 sama dengan K 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 ialah 64. 4 kuasa 3 ialah 64. So, K 16 per 64. K 16 per 64. Kita kecilkan pecahan menjadi K sama dengan 1 per 4. Okey. Nampak Okay, macam biasa, dia punya soalan tak habis di sini. Dia ada sambungan. Hitung nilai V. Hitung nilai V. Kita sambung. K ni perlu diganti dulu dalam step yang kedua. So, X sama dengan 1 per 4 Y kuasa 3. Nampak? K ni digantikan di sini dengan 1 per 4 Y kuasa 3. Okay, seterusnya baru kita boleh cari nilai V. So, X kita tak tahu, iaitu V. Letak dalam kurungan kerana kita mencari nilai yang tidak ada. So, Y kuasa 3. Y kita 2. 2 kuasa 3. So, 1 per 4. 2 kuasa 3. 8. 8 dengan 4 kita potong. Maka 2. V nilainya 2. Okay, V nilainya kita dapat 2. Okay. Okay ya? Okay. Kalau tak faham boleh review balik yang sebelah belakang. Okay, kita pergi ke latihan di muka surat 96. Okay, muka surat 96 ialah untuk punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2. Masih lagi ubahan langsung tetapi punca kuasa 2. So, diberi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. So, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okay, ni bentuk samaannya. Okey, dan Y sama dengan 2. Okey, ini untuk menyelesaikan soalan muka surat 96 A dan B. Okey, untuk soalan muka surat 96, soalan nombor 2, dia ada sambungan. Dan Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 36. Jadi, Y sama dengan 2. Kita ambil persamaan ni. Jangan lupa nilai pemalah, tukarkan simbol. Bila tukar simbol jadi sama dengan, baru ada K punca kuasa 2X. Yang ni berhati-hati dengan linear. K Y 2 K X kita diberi 36, punca kuasa 2 36.
sama dengan K 36. Kita puncakan akan dapat nilai 6 dan 2. Okey. So, kita naik sikit. Ruang tak ada. So, K sama dengan 2. 6 kita ubahkan di bawah. So, K sama dengan 2 per 6. Kita kecilkan. Dapat K 1/3. Okey. Dah dapat nilai K 1/3. Soalan minta ungkapkan Y dalam sebutan X. Maka gantikan K dalam step yang pertama dalam bahagian ini. Y sama dengan K ialah 1/3. Maka letaklah 1/3. Punca kuasa 2X. Okey. Jawapan boleh buat dalam bentuk sebegini ataupun kita boleh letak Y sama dengan punca ni kita letak di bahagian atas per 3. Kedua-dua ni diterima jawapannya. Okey, yang terakhir untuk ubahan langsung. Okey, masih lagi punca kuasa 2. Okay, cuma yang ini dia beri jadual. Bila jadual ni ialah berkaitan dengan soalan ketiga. Okay, macam mana nak selesaikan soalan nombor 3A dan B? Okay, pertama, macam biasa dapatkan bentuk ubahannya dahulu. V berubah secara langsung. Punca kuasa 2W. Punca kuasa 2W. V sama dengan K. Punca kuasa 2W. V, kotak ni yang lengkap. So, V kita 12. K, W, punca kuasa 2, 16. Sama dengan 12, 16. Kita tukarkan dulu. Kita akan dapat 4. Punca kuasa 2, 16 ialah 4. Baru selepas itu kita bawa 4 ke bawah 12. So, 12 per 4 adalah 3. Kita dapat K sama dengan 3. Dah dapat K sama dengan 3. Terus gantikan ke dalam step yang kedua, iaitu V sama dengan 3 punca kuasa 2W. Okey. So, selesai ni. Baru kita dapat ungkap sahaja. Belum dapat nilai W. Sekarang baru kita nak cari W. So, V. Kita tengok balik dalam jadual. V sama dengan E. So, E. 3 punca kuasa 2W kita 4. So, 3 punca kuasa 2, 4 ialah 2. E sama dengan 3 darab 2, 6. So, baru dapat nilai E. Okay, nilai E ialah 6. Okey, jadi selesai latihan daripada muka surat 93 sehingga muka surat 96. Okey, jadi saya harap semua pelajar dapat selesaikan 4 muka surat ini. InsyaAllah saya akan sambung di kelas akan datang minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.